balik pelajaran kita pada sukatan kecenderungan memusat. Jadi tadi kita stop dekat soalan nombor 9 ni kan. Lepas tu semua orang dah confused dah. Okay, untuk malam ni saya dah tulis dah jawapan dia supaya kita lebih cepat. Cuma kelemahan dia bila saya tulis dah ni, bila cepat sangat saya takut kamu tak dapat nak tangkap lah. Tapi tak apa, kita cuba nanti mungkin kamu boleh check balik recording dia. Okay. Jom. Okay. Kita tengok soalan tadi tu. Untuk min tadi, dia bila dia ada kekerapan dengan data, jadi kita kena darab kekerapan, darab data bahagi dengan jumlah kekerapan ni. Jadi data ni, jadi bilangan kehadiran ni kira macam 24 darab kosong, dapat kosong. Kita darabkan semua jawapan ni dan kita tambahkan pula semua kekerapan ni. 24 tambah 3 tambah 4 tambah 5, kita dapatlah 47 bagi 40 dapat 1.175. Satu lagi kita boleh jelaskan dia dalam bentuk Excel macam ni. Jadi bilangan ketakhadiran ni saya salin balik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ni. Kekerapan dia 24. Jadi kita nampak kosong ni maknanya saya letak A2 ni maknanya kosong ni darab 24. Lepas tu dibawa ke bawah ni dia Excel ni akan kirakan sendiri. Lepas tu kita tambahkan nilai yang kita dah buat ni. Maknanya yang ni adalah sum ni maknanya kita tambahkan yang kosong ni sampai 8 ni. Dapatlah 47. Kemudian kekerapan ni pun kita tambahkan sum. Tambahkan kita bahagi 47 dapat jawapannya 1.75. Okay. Nak juga saya share ke yang ni? Share, go share. Okay, share. Okay, dia anyone with the link can view. Maknanya lepas korang sekejap. Saya balas je lah. Okay. Jadi dapatlah jawapan dia. Seterusnya adalah soalan nombor 10 ni. Lengkapkan jadual kekerapan berikut. Dia kata data menunjukkan umur bagi 20 orang pelawat Muzium Negara. Jadi 1, 18. 18 jadi dia kategori dekat 16 hingga 20 kan. Nanti kita pun buat calik kat sini. Okey. Jadinya benda tu pun saya dah buatkan dah kat sini. Tapi dia hudur sikit lah. Maknanya kita ambil 18, kita calik dekat 18 ni. Lepas tu 28 kita calik dekat yang kategori 26 sampai 30. Lepas tu 18 lagi calik lagi. Sampailah bila 5 kita buat satu garisan yang lurus. Tu maksud gundalan kan. Korang pun tahu kan? Tahu Lepas tu tahu. Sampailah sampai 27 tu. Lepas tu kita tengok balik. Yang ni satu dia dah bagi tahu. Yang 11 sampai 15 pun satu. Jadi kita ambil lah data dia, kita bawa kat sini. Lepas tu yang ni 6. Kita pun ambil lah. Bawa kat sini. Nak bagi nampak sikit lah. Lepas tu yang ni 4. Bawa sini. Yang bawah ni pun 4. Yang bawah ni pun 4. Itu je lah yang kita perlu buat. Okay. Faham? Jadi kamu boleh, ni sebagai kerja rumah lah. Kamu try buat pula yang B ni. Yang bilangan bola pimpong di dalam bakul. Yang ni 10 sampai 19 maknanya kita akan buat macam 20 sampai okay, ni maknanya kita boleh buat
20 sampai 29. Okey, kemudian kita buat 30 sampai 39 dan seterusnya. Lepas tu kamu buatlah gundalan dia dan kemudian buatlah sampai siap. Boleh? Boleh, wow. Okey, bagus. Okey, jadi kita pun sambunglah soalan nombor 11 pula. Dia ada bagi data ni 2, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 dan 40. Kita nak first kali dia nak mean. Okey. Mean, median dan juga mode. Dan seterusnya dia nak yang mana sesuai. Sukatan kecenderungan memusat yang mana sesuai untuk data ni. Sama ada mean, median atau mode. Jelaskan. Okey. Jom kita tengok dulu. Okey. Kita tengok balik nota ni. Saya ada tambah sikit. Kita ingat lagi yang mana sesuai ni adalah yang numeric kategori ni kan. Tapi tak apa, kita tengok balik tadi. Alright. Apakah itu? Dia mesti phone tiba-tiba turn-on sendiri kan? Saya masa meeting zaman dulu pun selalu juga. Bila pakai komputer dia okey sikit. Okey, dia kata hitung mean, median dan mode. Okey, mean maknanya kita tambah semua lepas tu kita bahagi dengan berapa bilangan data yang ada kat sini kan? Jadi kita pun tambahlah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 10, 11, 16, 17, 40. Bahagi dengan 10 sebab ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu kita dapatlah 113 bahagi 10 dapatlah 11.3. Ni mean dia. Median pula, median adalah yang tengah-tengah. Sebab kita ada 10 data, maknanya dia adalah genap. Genap maknanya kita guna yang 10 bagi 2, 5, kemudian 10 bagi 2 tambah 1. Maknanya kita pilih data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5 adalah 7. Maknanya kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan data 6 adalah 10. Sebab dia genap kita ada dapat 2 data. 2 data tu akan jadi kita kena bahagi 2. Last kita dapatlah median dia 8.5. Kemudian mode yang mana yang paling kerap muncul adalah nombor 2. Jadi mode dia adalah 2. Mana yang sesuai? Kalau kita tengok data ni, tiba-tiba kita nampak 2, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 semua dekat-dekat kan? Tiba-tiba ada satu yang ganjil. Yang ganjil ni tiba-tiba 40 ni. Dia jauh daripada nilai yang lain. Bila jauh daripada nilai yang lain tu kita boleh panggil dia sebagai data ekstrim. Bila data ekstrim, bila data ekstrim kita tak sesuai guna mean, kita kena pakai median. Jadi jawapan untuk B ni adalah sukatan yang sesuai adalah median sebab terdapat data ekstrim. Okey. Sukatan yang sesuai ialah median kerana kerana terdapat data ekstrim. Ataupun nilai yang terlalu besar iaitu 40. Okey. Sekejap. Jadi kita boleh okey. Jadi kita boleh tengok kat nota ni saya ada tambah balik. Okey, tak payah tengok kat sini pun. Nilai ekstrim adalah nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar berbanding nilai yang lain. Jadi kita tengok balik untuk pemilihan sukatan kecenderungan memusat. Kalau dia numerik ada nombor, maknanya kalau
ada yang ekstrim, kita pilih median. Kalau tak ekstrim, kita pilih mean. Kalau dia kategori, kita pilih mode. Lepas tu ada satu lagi, bila nak tengok nilai ekstrim ni, dia akan menghasilkan julat. Julat tu nilai yang terbesar dengan nilai tolak nilai terkecil. Kalau nilai dia besar, maknanya data tu macam tak sesuai untuk digunakan. Dia punya contoh dia dekat buku, jap. Nak habis dah bab ni. Saya nak cerita pasal julat tu je. Mana tadi? Yang ni. Okey, dia kata ada 2 orang pemain ni untuk wakil sekolah bowling. Skor Ramesh dia purata dia 116, 118, 200, 207, 209. So dia dapat 170. Untuk Khairil pula kita tengok dia punya skor 240, 240 tapi ada 75, 220, 75. Pun dua-dua sama 170. Tapi bila tengok skor balingan Ramesh, Ramesh ni dia average dia dekat-dekat je 209. Kalau kita tengok 209 tolak paling sikit dia 116. Kita tengok beza dia adalah cuma 93 je. Khairil pula dia macam tak konsisten kalau kita tengok permainan dia. Ada masa dia dapat markah yang sangat tinggi tapi ada masa dia dapat skor ataupun dia baling-baling tu dapat skor sangat rendah. Jadi julat dia sangat sikit. Jadi bila pilih antara dua pemain ni, kita tengok dia punya prestasi Ramesh ni lebih konsisten. Jadi Ramesh ni lagi sesuai untuk dipilih sebagai pemain mewakili sekolah. Tak pernah lagi kita tengok cikgu-cikgu guna statistik data macam ni kan. Tapi untuk wakil negara biasanya dia akan kaitkan juga dengan statistik ni sebenarnya. Menarik kan? Menarik Gum, menarik. Menarik. Ya. Okey. Okey, jadinya lepas kita tengok ni memang ada lagi soalan yang kita macam tak buat dekat buku teks ni, tapi tak apalah kiranya kita dah hampir settle dah bab ni. Okey, yang lain ni kamu boleh try buat sendiri dulu. Kalau ada soalan nanti kamu try tanya. Macam mana nak hitung mean, median, mode ni. Dia awal tu kita dah belajar dah juga sebenarnya. Lepas tu last ni, sukatan kecenderungan musat yang mana sesuai digunakan untuk menerangkan situasi berikut. Dia bilangan murid. Bila bilangan dia numerik. Sebab yang ni dia tak beritahu sama ada dia ada ekstrim atau tak. Jadi kita boleh kata mean ataupun median. Tapi kemungkinan mean lah kan yang sesuai. Okey, rancangan televisyen adalah data kategori kan. Maknanya dia bukan rancangan satu. Rancangan tu bukan rancangan 1 hingga 5. Dia bukan, dia data kategori. Mungkin rancangan A, rancangan apa tu? Sekarang ni rancangan apa? Da'i. Apa tu? View. Pencipta rumah. Jadi dia adalah dalam bentuk kategori. Jadi dia guna mode. Bilangan pun sama, kita akan pakai mean ataupun median. Kalau dia tak tulis apa-apa, kita tulis je mean. Senang cerita. Okey. Kalau ada data ekstrim, kita akan pilih median. Kalau tak ada data ekstrim, kita akan pilih mean. Okey. Macam dekat nota yang awal yang ni. Ada ekstrim, median. Tak ada ekstrim, mean. Kategori, mode. Okey. Dan akhirnya kita akan masuk kepada bab kebarangkalian mudah. Yang ni pun saya dah share dekat WhatsApp ni, maknanya saya dah tukar. Korang tahu tak apa function heading ni? Kalau Word pun dia ada heading tu. Jadi kita macam table of content kat tepi ni. Jadi kita boleh klik je, dia akan pergi kat situ. Ni transformasi yang kita belajar. Jadi tak payah scroll kat bawah. Lepas tu ada pantangan utara. Itulah function heading. Ni heading 2. Heading 1
heading 2. Lebih kurang macam tu lah. Kita letak aja apa yang ada. Ni nota yang saya nak cerita. Bab kebarangkalian ni dulu. Okay. Tutup dulu. Kita pergi ke buku teks kebarangkalian. Sekejap. Buku teks bab 13. Tengoklah dulu. Okay. Dia kata pasukan merah jambu menentang pasukan biru dalam satu perlawanan bola jaring. Berdasarkan rekod, pasukan merah jambu melakukan jaringan daripada 18 percubaan. Pasukan biru melakukan 18 jaringan daripada 30 percubaan. Apakah nisbah bilangan jaringan kepada bilangan percubaan? Maknanya kebarangkalian ni macam berapa banyak kemungkinan benda tu akan berlaku tapi kita menggunakan matematik. Saya pun macam kadang-kadang saya rasa dia macam kalau korang belajar balaghah sikit kan, dia macam tersirat sikit. Macam mana pula benda ni boleh dipikirkan secara matematik, tapi asas kepada ilmu ni boleh jugalah kadang-kadang kita guna dalam kehidupan harian kita. Maknanya mana peratusan benda tu lebih berjaya, kita akan buat keputusan ke arah itu. Okey, kebarangkalian mudah. Okey. Tapi dia kebarangkalian mudah ni maknanya simple. Dia bukan maknanya kita senang nak belajar. Okey, sekejap nak tengok. Okey. Hati je balas mesej depan korang. Tapi whatever. Okey. Kebarangkalian mudah. Dia ada beberapa istilah yang kita tengok. Korang ada belajar tak benda ni? Okey. Ingat lagi korang belajar benda ni dekat form 1 dulu. Yang bab hujung-hujung tu. Bab 12 kot. Kan? Dia ada set semester. Lepas tu set dalam dia. Lepas tu luar dia. Jadi kita tengok daripada set ni. Dia adalah nombor S ni. Semua ni adalah mewakili nombor gandaan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Jadi S ni adalah ruang sampel, kita panggil istilah dia. Ruang sampel adalah macam dia kata semua kesudahan yang mungkin. Maknanya semua benda yang ada dalam benda yang kita nak cari tu. Kemudian peristiwa adalah benda yang kita nak. S ni adalah semua yang satu set semester ni. A ni adalah dia kata peristiwa memilih nombor genap. Jadi A ni adalah nombor genap daripada nombor sampel yang kita ada tu. Jadi 6, 12, 24, 18. Saya letak ni. Jadinya kita 4. Jadi dia akan tulis N A sama dengan 4. Kita tengok contoh dia dan kalau kamu pergi balik kepada nota ni saya rasa kamu boleh lah. Cubalah kita fahamkan. Kemudian A adalah peristiwa memilih nombor genap. Lepas tu kita ada A prime. A prime ni adalah sebalik kepada nombor genap. Maknanya set yang di luar set A ni peristiwa memilih bukan. Ni bukan buka. Bukan. Bukan boldkan dia. Ayo. Okay. Saya nak satu je. Bukan sahaja yang di bold. Okay. Internet saya pun rasanya macam tak berapa nak laju. Suara saya still clear ke? Okay, go okay. Okey je. Okay lagi. Okay, saya Okey, teruskan okey, je lah okey. kan. Okay, korang pun dah pening lah kan. Jadi A prime ni ataupun tu macam dulu lawan kepada A adalah peristiwa memilih
bukan nombor genap. Jadi yang bukan nombor genap adalah 3, 9, 21, 27, 15. Jadi kalau kita kata kebarangkalian A adalah, maknanya ada 4 nombor daripada 9 nombor ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 daripada 9 ni, N ni nilai ada berapa nombor dalam ni. Jadi 4/9. PA prime ni pula kita boleh kira guna 1 tolak PA tadi, tolak 4/9. Jadi 1 tolak 4/9 dapat 5/9. Kalau korang nak tahu macam mana kira dia, korang try tekan je kalkulator. 1 tolak 4/9 memang dapat 59. Ada cara dia, tapi buat masa ni saya rasa saya tak sempat lah nak membebel panjang kan. Okey, jadi kita try, jom cuba 13.2 dulu. Okey, kebarangkalian ni sebenarnya dia macam, kalau kita tengok break shilling, kenapa kalau kita main contohnya nak pilih pasukan mana yang start dulu, kita akan lambung duit shilling kan? Kenapa kita lambung duit shilling? Tak tahu? Okey, tak apa. Okey. Kalau dari segi kebarangkalian, dia adalah macam 1/2 ataupun 50-50. 50-50 dapat kepala ataupun 50% dapat ekor. Jadi dia macam satu kebarangkalian yang adil. Macam itulah. Jadi 50-50 tu kira 1/3. Okey, kita tengok, jom cuba mana? 13.2 ni. Kalau tak faham pun kamu tengok, macam kalau buat soalan boleh buat pula. Tapi kira yang penting kita cuba untuk boleh menjawab soalan lah kan. Okey. Sebuah kedai basikal mempunyai stok sebanyak 35 buah basikal. Stok dia ada 35 buah. Jika kedai tersebut menjual 15 buah basikal pada bulan Januari, hitung kebarangkalian menjual sebuah basikal pada bulan tersebut. Jadi cara dia adalah, jom tengok balik. Sini, maknanya PA ni, N nilai A, peristiwa untuk menjual basikal, kira basikal yang terjual 15, dan S, sampel dia adalah semua sekali adalah 35 basikal. Jadi 15/35 dapatlah 3/7. Ni kamu tekan je kalkulator, 15/35 dia akan kecilkan untuk kamu dapat 3/7. Okey. Kemudian kita tengok pula soalan 2. Dia kata, dia sebelah sini. Atas ni. Jabatan Meteorologi meramalkan bahawa hujan akan turun di negeri pantai timur sekali bagi setiap 3 hari. Ayat dia sekali bagi setiap 3 hari, maknanya hitung kebarangkalian hujan turun. Maknanya kalau sekali setiap hari, maknanya 1/3. Jadi itu je lah jawapan dia sebenarnya. Jadi kita sebab sekali setiap 3 hari kan. Jadi 1/3. Senang cerita. Itu je jawapan dia. Itu je. Line. Yang ni dah sikit je jawapan dia. Okey. Macam benda yang nak dapatlah jawapan dia itu. Internet pun macam tak berapa laju. Internet dia slow sikit. Soalan 3 tu.
Kita dulu. Sebab pasal saya mengadakan cabutan tuas sempena ulang tahun 10 selama Aku sakit ego. cepat sangat. Atau suara saya tak dengar. Sakit ego. Ha. Lag kan? Saya dengar korang suara Guana ni. Alright. Tadi cikgu sekat-sekat. Sekat. Lag. Okay, kita doa-doa. Kalau kita tingkat okay, setiap Suara cikgu cepat. Tulis. Suara cikgu sekat. Tak sekat cikgu, tak sekat. Oh, suara sekat lagi. Lain murah tu cikgu, lain murah. Wow, mana luka. Wow. Dah. Jangan bergaduh. Cikgu rokok sebab. Saya harap itulah, kadang-kadang saya nampak juga dia punya apa tu, macam saya punya ni pun macam lambat je. Tu maknanya line saya pun slow lah tu. Kalau saya offkan kamera boleh tak? Dengan harapan. Boleh. Ni memang dah off dah kamera saya. Lah memang dah off lah. Kan? Okay, tapi saya teruskan je lah ya. Satu penyertaan. Jadi pasal merekodkan pemberian kupon secara purata 30 keping sehari selama seminggu, dan lepas tu Daniel ni pula dia kaya jugalah kan. Dia belanjakan 450 sepanjang tempoh pertandingan. Jadi hitung kebarangkalian Daniel memenangi cabutan tu. Jadi kebarangkalian dia nak menang adalah berapa banyak kupon dia ada campur dengan berapa keping kupon yang ada yang diperolehi seminggu. Jadi kita tengok kat sini. Saya dah tulis dah. Dia 30 kupon sehari selama seminggu 7 hari. Jadi maknanya dia keluarkan 210 kupon jumlah. Daniel pula belanja RM450 RM. RM450. Jadi 450 bahagi 90, Daniel dapat 9 keping kupon. Jadi kebarangkalian Daniel menang cabutan bertuah, 9 keping ni, 9 kali kupon bahagi dengan 210 semua kupon, dapatlah 3/70. Itu cara nak dapatkan jawapan dia. Okey, kemudian kita tengok pula ni jom cuba 13.3, lepas tu 13.4. Dia kata ni kebarangkalian ada peristiwa pelengkap tadi tu. Yang saya cerita-cerita ada A prime tu. Yang ni adalah yang tu pula. Okey. Sebuah bekas mengandungi 5 biji pau kacang, 8 biji pau sambal. Okey. Kita highlight dekat soalan ni dulu. Tweet 13.3. Okey. Sebuah bekas mengandungi 5 pau kacang, 8 pau sambal, 4 pau coklat. Jadi sebiji pau diambil secara rawak dari bekas tersebut. Jika A ialah peristiwa mendapat pau coklat, perihalkan peristiwa pelengkap bagi A. Maknanya bila pelengkap, A ialah peristiwa mendapat pau coklat, peristiwa pelengkap adalah peristiwa mendapat bukan pau coklat.
Jadi itulah jawapan untuk perkataan dia. Dia kata A prime ialah peristiwa mendapat bukan paul coklat. Bukan. Kemudian tata tanda set ni kita kata K ni maknanya kacang. Ada 5 biji jadi pau kacang 1, pau kacang 2, pau kacang 3, pau kacang 4, pau kacang 5. Lepas tu selain pada coklat jadinya pau sambal 1, pau sambal 2, pau sambal 3, pau sambal 4, pau sambal 5, 6, 7 dan 8. Dan itulah cara nak buat tata tanda set tu. Okey. Okey. Semua orang tak sabar nak habis kelas sebenarnya. Okey, soalan seterusnya. Sebuah bekas mengandungi sejumlah pen biru dan merah. Kemudian memilih satu pen biru dari bekas tersebut ialah 3/5. Jadi kita untuk pilih biru 3/5. Jadi apa barang kalian memilih pen merah? Maknanya dia adalah peristiwa pelengkap bagi yang pen biru ni kan. Jadi dia punya formula dia adalah ni maknanya internet slow. Mesti korang tak dengar sangat kan suara saya. Okay. Dengar. Dah. Okey. Kebarangkalian memilih pen biru PA ni adalah 3/5. Pen merah maknanya A prime. Dia punya formula adalah 1 tolak PA kan. Jadi 1 tolak 3/5. Kalau kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 2/5. Itu je. Okey. Dan habis dah. Saya mampu gelak sahaja. Okey. Yang lain tu boleh try dulu. Apa? Yang lain tu boleh cuba dulu. Kemudian kita kalau ada soalan nanti boleh contact saya balik. Okey. Last kali kita cuba yang jom cuba 13.4 ni. Dia macam penyelesaian masalah. Okey. Dalam satu pertandingan teka silang kata, seorang peserta telah menghantar 15 borang penyertaan. Bapak rajin gila. Kebarangkalian untuk peserta tersebut menang ialah 3/25. Berapakah jumlah borang penyertaan dalam pertandingan itu? Maknanya sebenarnya dia pakai formula yang sama juga macam tadi. PA sama dengan NA tambah S. Cumanya dia kata PA ni dia dah bagi dah 3/25. Kemudian NA dia bagi 15 borang yang tu. Kita nak NS, sampel dia ada berapa? Jadinya kita pun gunalah yang persamaan linear yang darab silang tu kan. Jadi kita dapatlah NS sama dengan 15 darab 25. NS ni bawa naik atas, 3 bawa turun bawah. Bahagi 3, dapatlah jawapan dia 125 borang penyertaan daripada sampel tu. Nanti boleh cuba balik. Okey, soalan nombor 2. Satu set huruf yang dapat membentuk perkataan menjustifikasi diletakkan dalam kotak. Maknanya M satu kad, E satu kad, N satu kad, J satu kad, U satu kad, S satu, semua huruf tu lah. Lepas tu dia letak dalam satu kotak, kemudian kita tutup mata, geduk-geduk masa kita nak cabutan bertuah tu kan. Jadi satu huruf diambil secara rawak, hitung kebarangkalian huruf vokal diambil daripada set tersebut. Jadi cara nak buat dia adalah mula-mula set semesta dia ataupun semua sekali peristiwa dia adalah M. Kita ada 3 I, jadi kita letaklah menjustifikasi tu. N ni menjustifikasi ni ada 14 huruf. Huruf vokal pula ada E, U, I1, I2, A dan I3.
ada 6 huruf. Jadi guna formula ni 6 huruf bahagi semua huruf 14 dapat 3/7. Kemudian peristiwa pelengkap bagi huruf vokal maknanya huruf bukan vokal. Jadi kita tulis 1 tolak PA maknanya 1 tolak jawapan tadi 3/7 dapatlah 4/7. Itu jawapan dia. Ni pun saya dah share dah. Kira habis dah. Setuju tak untuk habiskan kelas dan habiskan silibus untuk tahun ini? Setuju. Setuju. Okey, setuju. Okey, tahniah kepada Baik, dengan korang semua dan saya pun tahniah untuk diri sendiri juga sebab berjaya habiskan silibus kita kali ini. Tahniah untuk korang. Semoga berjaya dalam periksa. Nanti saya share soalan exam akhir tahun. Kamu boleh cuba untuk print. Kalau tak nak print pun buka je dekat phone. Try buat latihan guna kat atas kertas biasa. Nanti kita bincang insyaAllah buka sekolah nanti. Okay? Okay. Okay, jadi okay, jadi kita pun bolehlah end call kita. Terima kasih semua. Bye-bye. Baik. Bye-bye. Cikgu. Baik, go. Good night, go. Kira sekarang mau dah. Oh, Lega. okay. Oh, saya tak boleh ni. Saya kena stop recording dulu. Go. Kena saya, cikgu. Apa? Ni cikgu. Malu. Tunjuk muka lah Okay. semua. Aduh, malu sangat. Nak tunjuk muka ke? Tunjuk muka. Oh, saya pun tak Cikgu tunjuk tak muka payah, kan? cikgu. Dia dekat kedai, cikgu nak tunjuk muka member, cikgu. Allah. Okey lah, tak apalah. Saya endkan kelas kita. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Salam. Okay. Cikgu. Oh, Syukran, okay.